Yang ni saya tak ulaskan lebih lah sebab kita pun dah terangkan tentang dos ini. Apa yang mustahak, apa kita nak bincangkan pagi ini, habbatus sauda sebagai satu bentuk perubatan sunnah, jangan ditinggalkan. Kita nak makan vitamin ke, nak makan omega apa, terus tak ada masalah. Tapi kedudukan habbatus sauda sebagai ubat yang disebut oleh Nabi sebagai raja ubat ini, jangan tinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, serta ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa dan cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Yang dihormati para pegawai serta sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, rakan-rakan dari Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada pagi ini dan seterusnya dapat kembali bertatap muka setelah kali terakhir bertemu kira-kira 91 hari yang lalu. Kelas kita yang terakhir 8 Februari tahun 2023, maknanya sudah 3 bulan 2 hari. Yang mana pada 15 hari bulan Februari, saya telah dilantik sebagai Timbalan Mufti Negeri Pahang. Jadi tak dapatlah saya nak meneruskan pengajian di Masjid Negeri ini kerana pejabat saya pun dah bertukar ke Pekan Bandar Diraja. Atas saranan pelbagai pihak, kita adakan juga majlis pada pagi ini sebagai adab kita lah untuk nak menutup kelas pengajian. Dia tinggal tergantung-gantung begitu saja. Walaupun kitab kita tak habis, tetapi kita akan tamatkan sebab kita bermula dan kita mengakhirkan. Perpindahan saya ke Jabatan Mufti ini sudah pasti memberi pengalaman yang sangat berbeza dengan bekerja di sebuah masjid. Kalau kita di masjid ni fokus kita 3 saja. Kita fokuskan kepada idarah, imarah, riayah. Idarah ni pentadbiran, latihan dan sebagainya lagi. Imarah, kita nak memakmurkan masjid. Apa benda kita boleh buat supaya orang selalu datang ke masjid kita. Dan riayah, maintenance, kita nak jaga peralatan, harta benda masjid supaya kekal lama, tidak rosak dan seumpamanya. Namun bila kerja di Jabatan Mufti itu sangat berbeza. Saya lama di Jabatan Agama, Pejabat Agama Islam Daerah. Jabatan Mufti itu lain. Pertama sekali kerja besar Jabatan Mufti adalah membantu dan menasihati ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan. Terutamanya dalam perkara yang berkaitan dengan hal ehwal hukum syarak. Jadi itu tanggungjawab yang sangat besar. Kemudian kita juga bertanggungjawab untuk buat research terhadap suatu-suatu isu baru yang memerlukan kepada keputusan ataupun kita kena keluarkan fatwa terhadap isu yang memerlukan penjelasan hukum syarak. Dan itu juga berat. Satu benda yang berat. Lebih berat daripada nak mencari bahan-bahan untuk buku 100 sunnah ini. Kemudian kita juga menguruskan khutbah dan itu mingguan. Tiap-tiap minggu khutbah kita perlu dipastikan daripada segi rukunnya, bahasanya,
mudah faham, dan itu satu cabaran. Kita juga menentukan dan mengesahkan arah kiblat. Ini lagi besar. Menentukan arah mana kiblat yang tepat. Kita kena buat cerapan hilal, penentuan untuk puasa, raya, orang nak, ialah bulan-bulan Islam yang baru. Kita buat takwim untuk jadual waktu solat yang digunakan di seluruh Pahang. Kita mendidik masyarakat untuk memahami ilmu falak. Rupanya besar kerja di Jabatan Mufti ini. Baik itu bila sebut tentang falak ini, saya mengambil kesempatan mengajak hadirin hadirat. Nanti ada masa kami akan lanjutkan program-program yang dipanggil program Jom Jenguk Langit. Ini kita ajaklah ibu-ibu, tuan-tuan, ibu bapa sekalian, boleh datang tengok. Kita ada alat-alat kita, mahal-mahal alat kita ni, yang teropongnya teleskop bagai-bagai, kerjasama dengan Jupem. Kita menengok fenomena yang berlaku di langit. Minggu lepas kami sempat buat street falak. Kita buat di pada MPK ni, kita menengok gerhana bulan penumbra. Tapi tak ramai orang ambil tahu sangatlah. Saya pun baru ni lah tahu benda-benda ini. Sebelum ni tak ambil tahu sangat. Lepas tu kita tengok berlakunya hujan meteor, Eta Aquarids namanya. Dan malam esok akan berlaku pada 11 hari bulan Mei, malam esok kita berlaku satu peristiwa dipanggil bulan pada perigi. Perigi ini bulan berada pada kedudukan yang paling dekat dengan bumi malam esok. Jadi kalau tuan-tuan perempuan malam esok tengok bulan, rasa besar bulan. Dia berlaku pada malam esok. Lusa 12 Mei akan berlaku bulan suku akhir ataupun bulan ketiga. Bulan akan masuk suku akhir pada pukul 10.28 malam, lusa. Kemudian pada 19 Mei, bulan akan memasuki fasa bulan baru pukul 11.53 malam. Datang mana jam ni? Ni kiraan falak. Dia kira. 26 Mei nanti, bulan Mei ni banyak fenomena di langit. 26 Mei nanti bulan pada apogee. Apogee ni bulan berada pada kedudukan paling jauh dengan bumi. Alah je bulan kita menengok. Ini kebesaran Allah Ta'ala. 27 Mei kita akan tengok bulan masuk suku pertama pada pukul 11.22 malam. Dan pada 28 Mei, ini tuan-tuan perempuan kena ambil nota. 28 Mei hari Ahad, tepat pukul 5.18 petang, matahari akan berada tepat di atas kota Mekah. Jadi pada ketika itu, bayang-bayang sinaran matahari bagi semua objek tegak yang ada di muka bumi ini, semua bayang-bayang menghala ke Kaabah. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh buat semakan kiblat untuk rumah masing-masing. 28 hari bulan Mei, hari Ahad, pukul 5.18 petang. Nanti kami di Jabatan Mufti akan keluarkan video panduan cara untuk nak ngukur tu lah. Mudah sangat, tak pakai alat pelik-pelik, pakai tiang je. Mop pun boleh, penyapu pun boleh, apa saja benda tegak boleh dibuat. Suruh suami berdiri pun boleh. Berdiri sekejap, tengok bayang-bayang pun boleh juga. Nanti kita buat video lah. Video pun kena untuk budak-budak muda ni kena buat modern sikit lah videonya. Pakai style-style Wes Anderson. Wes Anderson punya style. 29 Mei nanti Utarid pada elongsi paling barat 24.9 darjah. Dan Utarid boleh kelihatan di langit timur sebelum daripada matahari terbit. Nampak planet Utarid. Jadi tak payah pening-pening, nanti kalau ada program yang dianjurkan bolehlah tuan-tuan puan-puan. Yalah kita menengok langit ni, kan kita dah belajar dulu salah satu sunnah yang ditinggalkan adalah Nabi kita suka tengok langit. Bangun pagi, Nabi keluar pandang ke langit, Nabi baca petikan surah Ali Imran, Nabi akan baca doa-doa tertentu kerana langit ini dia memiliki kebesaran. Kita rasa hilang masalah lah bila memandang ke arah langit ini. Jadi ini secara umum lah kerja di Jabatan Mufti. Memang berlainan daripada apa yang pernah saya lalui sebelum-sebelum ini. Cuma ada orang tanya, dia kata macam tauliah ceramah ni Ustaz, bawah Jabatan Mufti Pahang ke? Ini kan musim-musim orang banyak cerita tauliah. Ini saya nak jelaskan. Tauliah ataupun kebenaran mengajar agama di negeri Pahang. Kita tak cerita negeri lain lah.
adalah di bawah Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Tetapi jawatan kuasa untuk menilai ataupun meluluskan kebenaran itu dipengerusikan oleh Sahibus Samahah Mufti Negeri Pahang. Dan dalam tu ada satu jawatan kuasa lah yang akan menilai seseorang asatizah itu, dia punya tahap keilmuan dia, dia punya tahap direction pemikiran dia ke mana, itu ada jawatan kuasanya lah. Tapi duduk di bawah Majlis Agama Islam dan Adat Resam. Alang kepalang cerita tentang tauliah ini, saya mengambil kesempatan lah untuk memberi nasihat kepada rakan-rakan di luar sana yang berceramah ke yang menganjurkan ceramah saja. Kepada rakan-rakan penceramah, buatlah permohonan. Buat permohonan dan bersangka baiklah. Ni mohon tak lagi sangka buruk dah. Ini kalau hantar bukan lulus pun. Jangan begitu. Hantar dulu. Pertama saya melihat isu ni, kita hidup ni yang utama sekali, tak payah kelahi dengan orang lah. Pertama, kita nak jaga silaturahim. Khususnya dengan kawan-kawan kita di Jabatan Agama Negeri. Khususnya bahagian penguatkuasa. Kita dengan ustaz-ustaz sealiran yang kerja di agensi agama ni, kita jangan kelahi. Kita kena bina jambatan. Sebab kita buat kerja agama, tak akan mampu buat seorang. Kita kena bina jambatan dengan banyak pihak, khususnya yang sealiran, seperjuangan dengan kita. Jangan bakar jambatan. Dengan rakan-rakan di Jabatan Agama, Majlis Agama, kita berkawan. You scratch my back, I scratch your back. Awak garu belakang saya garu belakang awak. Marah, memang rasa nak marah. Memang rasa nak marah. Bila kita nak pergi ceramah, orang tanya tauliah ni, kita marah. Saya kebetulan baru tadi, ni ada dalam poket lagi. Apa nama? Pemegang tauliah. Kad tauliah untuk negeri Selangor. Kebetulan ada penganjur nak menganjurkan ceramah di Selangor. Nanya ke saya, Ustaz ada tauliah? Kita dah kerja Jabatan Mufti, tanya tauliah lagi. Tapi kita tak boleh nak marah. Dan kebetulan ada, itu boleh boleh tunjuk tu. Kebetulan ada, bolehlah sikit. Kalau nak marah, kita ni Timbalan Mufti. Tapi masih juga kita ikut. Sebab ini undang-undang. Saya secara peribadi, perlih pun saya ada kebenaran. Walaupun jarang sangatlah ceramah di sana, kecuali jemputan daripada pejabat kerajaan. Perlih pun ada kebenaran. Marah memang marah. Bila penganjur telefon je, maaf Ustaz ada tauliah. Memang kita akan, yalah nak kira ego. Saya ambil contoh saya, akan contoh korang macam ngumpat pula. Saya secara peribadi, saya dah masuk forum TV1 tu sejak tahun 2000 lagi. Lama sangat dah main dengan ceramah ini. Saya juga lepasan Universiti Al-Azhar, bukan universiti tepi jalan. Saya punya ijazah Al-Azhar saya kecil sikit pada meja ni saya. Bapaklah besarnya ijazah Azhar. Ijazah saya ada kat 10 tanda tangan. Syekh-syekh dengan doktor-doktor nak mengesahkan cerdik dah budak ni, boleh dah mengajar. Kadang rasa nak marah, tauliah apa aku ijazah kecil sikit pada meja, kita nak marah tu ada. Dan sementara lagi saya pula pegawai kerajaan. Saya bukan berceramah bebas. Bila orang kadang minta, kita akan rasa, dia ni karang, kita rasa begitu. Jadi kita faham perasaan kawan-kawan kita yang berceramah apa semua. Bila orang ajak, tak mahu Ustaz nak tanya, ada tauliah? Dia marah. Memang kita akan rasa benda itu. Yalah, kita dah bertahun-tahun mengajar ceramah kebenaran khas daripada pejabat agama daerah. Tiba-tiba sekarang semua masjid nak ke tauliah daripada kita. Angin memang kita angin. Kita yalah dah merata pergi ceramah, apa masalahnya? YouTube ada, TikTok ada, tak percaya lagi seolah begitu. Ada juga rasa macam bila orang minta tauliah apa semua, ini semua mesti campur tangan politik ini. Ni politik. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Kita orang Pahang, saya orang Pahang. Kita negeri Pahang ni daripada zaman Tory dah Barisan Nasional, daripada dulu. Barisan Nasional orang kampung, Daceng, daripada dulu. Ni bukan cerita politik. Kebanyakan negeri sekarang tak ada dah barisan-barisan ni. PH-nya, masih itulah PH-nya, PAH-nya sekarang Perikatan Nasional lah, apa PHBN, macam-macam istilah.
Jadi orang mandang kita ni, masa tu negeri lain, negeri PAS, negeri PH, mandang kita negeri barisan. Kalau nak cerita dari segi politik, tak ada ceramah dah. Siapa dia nak panggil orang faham? Negeri sona dia panggil. Sona. Demo, negeri sona. Dah, elok je kita boleh menyampaikan syarahan di sana sini. Sebab benda ni adalah bukan hal politik. Dia hak prerogatif negeri. Dan yang paling utama kita nak jaga silaturahim lah. Kawan-kawan kita di Jabatan Agama, di Jabatan Mufti, di Majlis Agama. Kalau nak marah, tak ke mana. Tapi kadang saya percaya, penceramah tak ada masalah sangat. Peminat dia ni hak lebih. Netizen, tukang komen, lebih kuah pada sudu, mahal tali dari beruk. Baik itu saya daripada dulu, prinsip saya tak ada circle peminat. Saya tak buat. Saya ni introvert. Saya sangat introvert. Circle saya kecil saja. Saya tak ada circle yang besar dalam ada yang tuan-tuan jumpa fanpage lah Ustaz Badliah. Itu bukan saya tak tahu siapa dia buat. Ada orang dia circle dia besar. Peminat dia ramai, follower dia ramai. Masalahnya adalah akan terpengaruh lah dengan circle yang terlalu besar ini. Bila circle kita kecil, tukang bakar tu tak ramai. Jadi yang penting jangan marah-marah lah. Ada satu benda saya tak pernah share benda ni. Tapi saya ingat saya share untuk nak jadikan iktibar. Saya dan beberapa orang penceramah, asatizah, tidak dibenarkan bersyarah di negeri Johor, Darul Ta'zim. Ini saya tak pernah cerita pada siapa-siapa. Tapi ni share ni untuk nak mengambil pelajaran. Sejak daripada bulan Februari tahun 2020, tidak ada lagi kemasukan mana-mana asatizah daripada luar negeri Johor. Kita berhak tak marah? Rasa nak marah, masa itulah. Apa sebab? Kita dengan Johor ni negeri bersaudara. Mas kahwin pun sama, RM22.5. Apatah lagi Johor ni kalau boleh musim maulid atau musim maulud, 4 bulan. Kami asatizah ni memang berulang alik lah berkampung di negeri Johor. Dan saya sendiri personally, Johor ni lebih pada sekali lah saya berceramah depan Duli Amah Mulia Pemari Seri Johor, anak-anak raja kita berceramah. Dan bagi yang mengikuti cara saya menyampaikan syarahan, berapa banyak kajian sejarah budaya Johor yang saya bawa dalam ceramah. Saya share dengan audiens sejarah Jawanya, sejarah Bugisnya, sejarah Rimau, Dengkis dan Tepuk yang menjadi sejarah kepada JDT, cerita sejarah kekayaan Nongci, sejarah keturunan Bunian di Benut. Ada orang Benut di sini? Tak ada orang Benut Pontian. Benut Bunian. Tapi ni cerita, kita tak kata ini sahih. Dia kalau di Benut tu katanya Bunian. Kebetulan nama kampung-kampung di Benut kan pelik-pelik. Sungai Pinggan, Sepoh Beruang, Puteri Menangis, Parit Gantung, sampailah Pekan Sanglang dan juga Air Baloi. Itu semua konon ceritanya lah. Ada Puteri Bunian diamanahkan jaga pinggan mangkuk untuk kenduri kahwin masyarakat Bunian. Ini cerita orang kampung. Jadi tiba ada orang kampung pinjam pinggan daripada Bunian. Tak pulang pinggan. Kenapa tak pulang? Sebab pinggan tu dirosakkan oleh beruang. Beruang banyak ketika itu. Jadi kampung tu nama Kampung Sepoh Beruang. Ada Kampung Sepoh Beruang. Jadi keadaan itu menyebabkan Puteri Bunian yang jaga pinggan ini menangislah. Pinggan dia semua pecah. Jadi Kampung Sungai Pinggan. Ada Kampung Sungai Pinggan di Benut. Dia kecewa. Lalu dia menangislah sepanjang masa. Jadilah Kampung Puteri Menangis. Akhirnya puteri itu gantung diri dia. Jadi nama Kampung Parit Gantung. Jadi berita kematian puteri ini diviralkan oleh burung-burung helang. Dia panggil sang helang lah. Maka kekallah nama Sanglang kepada penduduk-penduduk kampung itu. Jadi semua penduduk pun akhirnya menangis, meratapilah kematian Puteri Bunian, mengalirkan air mata yang banyak, panggillah Air Baloi. Itu cerita. Benda-benda ni selalu saya bawa dalam syarahan, ceramah, kita share dengan masyarakat. Tapi bila tak dibenarkan menyampaikan syarahan lagi, kita berhak tak marah.
berhak. Sebab kita bukan ceramah blating, tak ada cerita, tak ada ilmu, tak. Tapi kita fikir silaturahim, kawan-kawan. Masa tu saya masih ingat, online pun tak dibenarkan. Online. Ada satu universiti awam di Johor, ni premis persekutuan lah, bukannya negeri. Dia nak buat ceramah online, keluarkan poster di FB. Jabat agama telefon tak benarkan. Walaupun online. Saya dari Kuantan, dia di Johor, tak dibenarkan. Marah, memang marah. Tapi silaturahim. Kawan-kawan kita. Betul lagi ceramah ni, kalau tak boleh bersemuka, YouTube ada, TikTok ada, dakwah tetap jalan lah. Jadi kepada rakan-rakan penceramah, kalau masuk negeri tertentu tak bagi ceramah solat, marah. Bukan seorang marah, kamu pun marah juga, tapi sabar. Sabar itu subur. Enggak sabar masuk kubur. Sabar. Dan selain itu kita ihsan lah kepada rakan-rakan kita yang jadi pengurusi masjid, AJK masjid, nazir masjid. Mereka ni hanya jalankan amanah yang dititahkan. Bukan tak berlaku ada nazir masjid di Selangor diturunkan jawatan sebab menganjurkan ceramah yang tak dibenarkan. Diturunkan jawatan. Ada pegawai masjid kena tukar sebab buat forum yang melibatkan asatizah yang tak ada kebenaran. Ada masjid diambil alih pengurusannya gara-gara ambil penceramah datang bersyarah yang tak ada kebenaran. Dan kita tak boleh petikai agama state matter. Ni dalam perlembagaan dia hak prerogatif urusan negeri. Di bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan negeri masing-masing. Baik itu masuk kampung orang jangan melenggok sangat. Masuk kampung orang bawa ayam tina, jangan bawa ayam jantan berkokok tak tentu arah. Jalan biar di tepi-tepi, benang arang orang jangan dipijak-pijak. Duduk biarlah tepi tangga, mandi biarlah di hilir sungai, berdiri molek di luar gelanggang. Kalau kaki belum bertaji, gelanggang orang jangan diuji. Kerana sundak kopiah tembuk, kerana lenggang baju koyak, kerana sombong mah habis, elok rupa kerana budi. Sebelum mengajar, banyak belajar. Sebelum beri contoh, sifat senonoh. Sebelum beri teladan, betulkan badan. Ini nasihat orang tua lah. Tapi maklumlah, penceramah muda-muda, umur setahun jagung, darah setampuk pinang, akal selilik telunjuk, ibarat belukar muda. Perjalanan belum jauh, pandang belum luas, berkata belum pandai, bercakap pun belum tahu. Bak kata adat, balak baru, balak muda. Nak buat tiang, tak berterah. Nak dibakar pula, tak berbara. Nak sanggah silakan, tapi biarlah ada cara. Elok sanggah bawa faedah, buruk menyanggah bawa fitnah. Elok menyanggah bawa manfaat, buruk menyanggah bawa mudarat. Kalau menyanggah niatnya buruk, mana pergi pun orang mengutuk. Kalau menyanggah melabik dada, orang menyampah manfaat tak ada. Bila menyanggah mencaci maki, mana pergi pun orang benci. Bila menyanggah cara tak senonoh, alamat hidup akan bergaduh. Jadi kita muhasabah diri masing-masing lah. Tapi kita di negeri Pahang, marvelous, number one. Semua penceramah nasional, tak semualah maksudnya, saya kan semua kan, toh mana-mana datang kita anggap semua. Yang establish, yang tuan-tuan kenal dalam YouTube, apa Ustaz Azhar Hidroh ke Datuk Ustaz Kazim ke Dr. Izzah Arif apa, itu semua kita beri kebenaran khas daripada negeri Pahang sebab kita dah kenal cara lenggok ilmu dia, pembawakan dia, itu kita terus beri kebenaran saja. Dan kita tak berhak mempertikaikan cara negeri lain untuk menilai kita. Itu hak masing-masing. Tak ada buat YouTube je lah benda masalahnya. Pasangnya kamera satu buat TikTok. Hi guys saja kerja. Hi guys. Ai lama mukadimah kita masuk kitab kita semula ya. Minta maaf lah mukadimah sikit. Saya kalau nak cerita hai kerja Jabatan Mufti ni kita buat slot satu esok, tapi lah lain kali lah. Sedap cerita kerja Jabatan Mufti ni. Kita habiskan kitab kita ini. Untuk makluman kita masih menggunakan kitab 100 Sunnah Rasulullah SAW yang dilupakan, yang merupakan terjemahan daripada kitab Al-Wasiyatu bi Ba'di Sunani Syibhil Mansiyah. Dalam pertemuan kita yang terakhir, pada pertemuan lalu kita bincang bab 13
iaitu menjaga diri dengan pengambilan kurma ajwah dari puncak Madinah. Jadi kurma ni kita dah terangkan dia punya fadilat adalah makanan yang baik, makanan yang mengenyangkan, berkhasiat dan juga berkat. Dan kehidupan baginda Nabi juga dikelilingi oleh kurma. Nabi makan kurma bukan masa Ramadan saja serupa kita. Raya pun dia makan kurma. Tuan-tuan, sejak raya ni berapa orang makan kurma? Makan tak nenah lah 2 balang lah. Kurma tak jumpa lagi setakat ni. Buka puasa 6 pun tak makan kurma dah sekarang. Makan kuih raya, makan mamah tak betul lalu. Nabi raya pun makan kurma. Dia suka kurma. Sambut kelahiran bayi pun Nabi kaitkan dengan kurma. Pergi ke medan perang pun Nabi bawa kurma. Nabi sangat suka kurma. Sehingga kan Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kurma ni macam jadi makanan utama lah pula kalau di rumah Nabi ni. In kunna ala Muhammadin lam kuthu syahran ma nastauqidu binarin in huwa illal ma'u wa tamru. Kami keluarga Nabi Muhammad pernah tidak menyalakan dapur dengan api pun selama sebulan. Makanan kami ketika itu air sejuk dengan kurma kering je. Jadi makanan utama. Bukan Nabi tak ada duit. Tak, dia suka. Padanlah air dengan kurma. Jadilah untuk Nabi, Nabi sukalah. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Sehingga kan Nabi punyalah suka pada kurma. Dia pernah sebut, la yaju'u ahlu baitin indahumut tamru. Tidak akan kelaparan mana-mana rumah yang memiliki buah kurma kering, tamar. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ialah masalah kita tak reti makan kurma tu, kebulu semua tu, pas gerak-gerak. Padahal kurma ada, boleh je untuk nak mengenyangkan. Jadi saya tak ulas sangatlah, kita dah bahaskan dulu. Minggu ni kita sambung lagi bab ke-13, masih lagi bab pelbagai sunnah yang berkaitan dengan perubatan. Muka surat 212. Ada dah melekat dah buku surat buku punya lama tak buka. Bunyi kerak. Tak baca lalu. 3 bulan tak baca. Tak apalah. Buka muka surat 212 iaitu perubatan dengan habbatus sauda. Ini kita bacakan matan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil habbatis sauda'i shifaan min kulli da'in illa sam. Di dalam habbatus sauda ataupun jintan hitam terdapat ubat penyembuh kepada pelbagai macam penyakit kecuali asam. Apakah asam? Kematian. Hadis Bukhari dan juga Muslim. Untuk hadis ini tuan-tuan bulatkan atau gariskan dulu perkataan kulli. Kulli itu dalam bahasa Arab maknanya semua. Kalau diterjemah dalam kitab kita pelbagai. Hadis ni kadang-kadang dia tak boleh baca selapis, dia kena baca banyak lapis. Di sini dah nampak terjemahan berbeza. Kulli bahasa Arab maknanya semua, everything, all. Tapi diterjemahkan di sini pelbagai. Pelbagai dengan semua sama ke tak bagi orang yang bahasa? Itu saja dah ada perbahasan sebenarnya di situ. Baik, Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad menceritakan bahawa habbatus sauda memiliki banyak manfaat. Sabda Nabi SAW, syifaun min kulli da'in, ubat segala penyakit. Segala pula ya, ada segala, ada pelbagai, ada semua. Mana satu? Seperti mana firman Allah yang berbunyi, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya. Surah Al-Ahqaf ayat 25. Maksudnya segala sesuatu menerima kehancuran dan pelbagai keadaan yang sama dengannya. Dia begini, kalau hadis Nabi sebut, ni sebab kita nak terangkan, sebab ada orang dia jual habbatus sauda. Ini bukan kita nak kritik orang jual habbatus sauda. Dia punya marketing ataupun kempen dia tu, makanlah ubat ni, semua penyakit hilang. Tanya, kenapa? Oh, Nabi sebut, kullu, semua. Ini kena terjemah, kena molek-molek. Kena tengok pula tafsiran ulama'. Ulama' bersisih pendapat, apa makna kullu itu, lafaz kullu itu.
yang diterjemahkan sebagai semua, pelbagai dan macam-macam lagi. Dalam ilmu usul fiqh, lafaz kullu dia boleh membawa maksud berbeza. Pertama, dia boleh membawa maksud kullu ni semua tanpa pengecualian. Semua sekali, tak ada exceptional langsung. Maknanya boleh difahami habbatus sauda menyembuhkan semua penyakit tanpa pengecualian. Kanser tahap 4 boleh. Apa lagi? Covid boleh. Batuk kokol boleh. Semua. Ini satu pendapat. Tetapi dalam usul fiqh menyebut kullu juga boleh membawa maksud dia semua, tapi tidak semua secara mutlak. Maknanya ada penyakit tertentu yang tak dapat disembuhkan oleh habbatus sauda. Dalam kaedah fiqh dia panggil al-amul ladzi uridu bihi khusus. Lafaz umum tapi maksudnya adalah khusus. Contoh lafaz kullu yang artinya tidak semua secara mutlak adalah ayat yang disebutkan dalam muka surat 213. Iaitu ayat tadi, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Ayat ini, dalam ayat ini kan ada perkataan kulla, kul, semua. Tuan kita diterjemahkan yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Saya percaya tuan-tuan puan-puan pelak garu kepala, ni cerita apa ni ustaz menghancurkan segala sesuatu. Dia begini, ayat ini yang pendek ini tadi cerita tentang azab kaum Ad. Kaum Ad. Dalam Quran Allah Ta'ala merekodkan ceritanya. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtarina bal huwa masta'jaltum bihi rihum fiha 'adzabun alim. Maka tatkala mereka melihat azab berbentuk awan yang menuju ke arah kampung mereka, mereka pun berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Tiba-tiba Nabi Hud berkata, itu bukan, kata Nabi Hud. Bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, iaitu angin yang membawa azab yang pedih. Kemudian Allah sambung ceritanya. Ini pada ayat ni. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fasbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Surah Al-Ahqaf ayat 24 sampai 25. Jadi dalam peristiwa Nabi Hud kaum Ad ini, walaupun dalam ayat Al-Ahqaf tudammiru kulla syai'in, angin itu menghancurkan semua, tetapi dunia tidak hancur semua ketika itu. Artinya semua dalam ayat ini adalah dihancurkan oleh angin itu saja. Yang kawasan yang tidak dilalui oleh angin takkan terkesan. Angin zaman Nabi Hud ni, dia tidak turun di Kuantan. Kuantan tak hancur. Walaupun Tuhan guna perkataan kullu. Ini perbahasan dari sudut bahasa. Jadi tak boleh kata kullu ni semua. Kullu ni ada juga dia khusus kepada benda-benda tertentu sahaja. Sebab itu para ulama mengatakan bahawa, kata At-Tabari, yang hancur adalah apa yang boleh hancur dengan laluan angin itu saja, iaitu angin yang diutus untuk menghancurkan. Maka dalam konteks habbatus sauda, dia tidak menghancurkan semua penyakit. Dia menuju penyakit tertentu saja. Apakah penyakit-penyakit itu? Ini kita akan terangkan selepas ini. Kita baca dulu matan dia. Sambung balik muka surat 213. Perenggan bawah. Ini panjang sikit ya. Ibnu Qayyim juga menyebutkan beberapa manfaat daripada habbatus sauda yang bersumberkan daripada Zadul Ma'ad dan Qamus At-Tadawi. Antara manfaat habbatus sauda adalah ia merupakan buah yang memiliki sifat panas dan kering pada tingkatan ketiga. Buah ini mampu menghilangkan bengkak, menumbuhkan rambut, mengubati penyakit kusta, demam yang disertai batuk berkahak, masalah perut, masalah kulit seperti jerawat,
sakit sengguguk, haid, menambah susu badan wanita dan sebagainya. Ini dia ajar pula cara guna. Habatus sauda yang ditumbuk, ditambah dengan air panas, dicampur dengan madu. Kalau diminum, boleh hilangkan penyakit buah pinggang dan batu karang. Satu. Dia juga boleh melancarkan air kencing, haid dan susu ibu kalau diminum secara rutin. Apa lagi? Jika dipanaskan dengan cuka dan disapu pada perut, dapat membunuh bakteria penyakit. Jika dicampur dengan adunan tepung yang basah atau telah dimasak, boleh mengeluarkan cacing. Lagi, habatus sauda bersifat membersihkan, memotong, mengurai dan menyembuhkan penyakit selsema pada musim sejuk. Apa lagi? Jika ditumbuk dan diletakkan di atas sepotong kain lalu disedut, dapat menghilangkan selsema tersebut. Minyak habatus sauda sangat bermanfaat untuk menghilangkan penyakit kelimomo, gatal-gatal, jerawat di wajah. Apa lagi? Sesudu minyaknya jika diminum dapat menghilangkan sesak napas. Dan jika dibalutkan di kepala boleh menyembuhkan sakit kepala. Jika dimasak dengan cuka lalu berkomor-komor dapat mengubat sakit gigi kerana kesejukan. Jika dijadikan dalam bentuk serbuk, dia bermanfaat untuk mengeluarkan air mata yang diperlukan. Habatus sauda yang dibalut dengan campuran cuka dapat menghilangkan jerawat dan kulis bernanah, mengubati kelenjar bengkak dan tumor. Ia juga dapat mengubati urat-urat di bahagian wajah apabila digunakan dalam bentuk minyak. Jika diminum sebanyak segelas atau separuh dapat merawat luka akibat gigitan labah-labah dan nyamuk. Apa lagi? Banyak ni. Jika ditumbuk halus kemudian dicampur dengan minyak habbatul khadra. Apa benda minyak habbatul khadra? Habbatul khadra ini adik-beradik kacang pistachio. Pistachio sebutannya. Kacang cerdik awak mahal, tuan-tuan tak bagi orang makan kedekut. Orang datang tak idam balik Mekah. Kacang cerdik orang panggil, pistachio. Adik-beradik dia lah. Habbatul khadra ni ada orang buat minyak. Payahlah saya ingat tak jumpa. Setakat pergi Patah Selamat tak jumpa lagi. Minyak kacang pistachio ni. Habbatul khadra. Jadi kata dia, kalau dititis ke telinga sebanyak 3 kali, dapat mengatasi kesejukan, angin dan penyumbatan. Sumbat telinga. Apa lagi? Jika digoreng lalu ditumbuk halus dan dicampur dengan minyak zaitun, lalu dititiskan pada hidung sebanyak 3 hingga 4 kali, dapat mengatasi selsema yang disertai bersin. Jika dibakar lalu dicampur dengan lilin yang dicairkan dengan minyak sausan atau minyak inai, boleh digunakan untuk merawat luka dengan cara menyapunya pada tempat luka yang telah dibersihkan dengan cuka. Apa lagi? Habatus sauda ditumbuk dengan campuran cuka, dibalut pada bahagian tubuh yang terkena penyakit lepra, vitiligo dan penyakit lichen kronis, mampu untuk menyembuhkannya. Apa lagi? Merawat luka bekas gigitan anjing dengan cara ditumbuk halus lalu disapu setiap hari pada luka 2 kali sebelum menggunakan air dingin. Jika digunakan dalam bentuk minyak, ia bermanfaat untuk mengubat penyakit selsema dan kuman-kuman resdung. Apa lagi? Boleh juga dibakar dan asapnya dapat mengusir serangga. Campuran airnya disapu pada perut juga boleh bertindak sebagai balsam yang berkhasiat merawat penyakit buasir. Manfaat daripada habatus sauda sangat banyak, melebihi dari apa yang telah saya paparkan, iaitu tuan kitab ni. Sebagai anjuran, sebaiknya habatus sauda diambil secara rutin sebanyak 2 senduk sahaja. Ini kerana sebahagian ahli perubatan beranggapan jika terlalu banyak mengambilnya, boleh menyebabkan kematian. Ni segala resepi ni tadi dalam Zadul Ma'ad karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Mana bukan resepi hi guys, what's up guys, ni tak, ni resepi betul ni. What's up guys, tak, ini resepi betul. Dia, puan-puan tuan-tuan sekalian, habatus sauda ini memang berkhasiat, itu no doubt about it. Satu dunia kenal khasiat habatus sauda. Secara universal tak ada orang tak kenal. Dia habatus sauda ni dia asal daripada belah Asia Selatan dan juga Asia Barat. Kita kenal dengan jintan hitam. Nama saintifiknya Nigella sativa. Kalau dalam bahasa Inggeris itu banyak namanya. Black cumin, fennel flower, black caraway, nutmeg flower, Roman coriander, black seed dan macam-macam lagi. Khasiat dia
tak ada orang pertikaikan. Dah dibuat kajian bukan sekadar dalam kitab turas ulama dulu, bahkan dalam jurnal-jurnal perubatan. Ada satu kajian mengatakan orang yang ambil 2000 mg hingga 3000 mg sehari habatus sauda dia akan lebih cepat kurus berbanding orang yang tak amalkan. Dan habatus sauda juga dia bersifat anti jangkitan. Jadi habatus sauda ini dia boleh cegah benda-benda yang berjangkit. Kajian menyebut ianya efektif untuk nak melawan gram negatif, gram positif bakteria, viruses, parasites, skitosoma, fungus dan macam-macam lagi. Ada kajian moden lah yang dibuat. Dan bagi orang laki-laki, habatus sauda ni bagus untuk kesuburan. Bagi orang laki-laki yang payah masalah benih tak kuat dan seumpamanya, dia membantu untuk kesuburan orang laki-laki, iaitu dengan dia menguatkan pergerakan sperma yang pemalas-pemalas itu supaya berlari lebih laju lagi dan meningkatkan jumlahnya. Jadi tak payahlah mamah bawang sampai 1 kilo sehari. Tak, dia padan dengan habatus sauda saja. Dan dia bantu untuk menyihatkan jantung. Dalam habatus sauda ni dia ada dipanggil TQ. TQ ni thymoquinone. Thymoquinone ni dia akan turunkan bad kolesterol kita. LDL, dia boleh total kolesterol dan juga blood pressure. Dia akan stabilkan tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. TQ ni tadi mainkan peranan. Dan kajian juga mendapati thymoquinone ni dia berkesan untuk rawatan arthritis, fibromyalgia, IBS, colitis, peritontis, alergik dan juga orang kena asma. Kalau nak hilang kedutan, ambil habatus sauda yang ada thymoquinone ini sebab dia boleh hilangkan kedutan pada muka kita. Dia akan lembapkan kulit jauh sampai ke dalam. Jadi kulit kita akan jadi lebih fleksibel dan lebih glowing lagi. Kalau ambil selfie tak payah filter lah. Kalau ambil gambar tak payah edit lah, memang lawa lah. Ini gambar gaya semua tipu belaka. Edit saja setengah jam nak bunyi kelawar. Dan kajian lain pula mendapati thymoquinone ini dalam habatus sauda boleh rawat eczema, kulit kering, psoriasis dan macam-macam lagi. Cuma masalah, kajian menunjukkan bahawa habatus sauda ni memang berdasarkan riwayat dia banyak manfaat untuk penyakit. Tetapi pastikan dia punya thymoquinone, TQ tu masih ada. Sebab yang buatkan habatus sauda itu bagus adalah komponen thymoquinone itu tadi. TQ. Thymoquinone ni dia memang antioksidan yang sangat powerful. Dia bersifat anti-cancer, antibacterial, anti-mutagenic, anti-inflammatory. Banyak jurnal, saya ingat hampir 1000 kot research paper yang tulis pasal thymoquinone ini. Benda tu yang jadikan habatus sauda ini begitu power sekali. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan nak beli di pasaran, mana-mana produk habatus sauda, jangan asal habatus sauda, Masya Allah, lomo muka esok jadi lawa. Tak. Pastikan ada TQ dia. Jadi masa beli di kedai jamu, contoh kalau beli di kedai jamu, kena tengok lu berapa banyak TQ dia ada. Tengok pada ingredient. Tuan-tuan tengok pada kotak dia. Dia akan tulis TQ ada berapa. Ataupun tanya kepada penjual, ada ke tidak TQ ini? Thymoquinone ini. Kalau tak ada, ataupun jumlahnya kurang daripada 30 mg, atau sekurang-kurangnya 3%, cari minyak lain sajalah. Maknanya itu sama saja minyak lain saja. Yang menjadikan habatus sauda itu power adalah TQ itu tadi, dengan izin Allah. Sebab itu ada orang kata kita punya minyak ni kita buat cara cold press. Jadi memang dia punya ingredient dia terkawal. Cold press tidak semestinya boleh preserve TQ ini. Jadi maknanya bukan juga simply jadi minyak. Jadi kita pun dakwa ini dia punya dah ada TQ dia tinggi. Kita kena semak. Selain daripada thymoquinone, antara yang kita kena semak juga dalam
Habatus Sauda ni, tuan-tuan boleh baca ingredient. Benda ni tak perlu rocket scientist pun untuk nak faham. Beli produk, tengok pada ingredient kotak dia. Dalam Habatus Sauda, dia mesti ada DT-moquinone, thymohydroquinone, THQ, omega fatty acids dan juga thymol. Ini semua bahasa saintifik. Tengok pada kotak, ada ke tak ada. Kalau ada, bagus. Minyak tu ada khasiat. Dia akan memberi kesan. Tapi kalau tak tulis, kena tanya. Dapat pada mana? Ya ke minyak? Kan minyak DOP awak bagi ke saya. Minyak biawak pasir. Awak tidak kenal minyak DOP bagi. Susah. Jadi ini yang pertama. Habatus Sauda bagus, kita tak nafi. Tetapi mesti kandungannya, macam cerita madu kita dululah. Madu semua bagus. Hadis cerita tentang madu, Quran cerita madu. Tapi kalau madu nipu, macam mana nak jadi bagus? Tipu itu yang kita tak nak. Madu tipu tapi guna hadis untuk melakukan dia punya produk. Tak bolehlah begitu. Original tak ada masalah. Yang kedua, Habatus Sauda ni ibu bapa, tuan-tuan sekalian kena ambil perhatian. Penyakit yang boleh sembuh dengan Habatus Sauda ini adalah penyakit yang umumnya berkaitan dengan cuaca sejuk, winter. Kalau bagi tuan-tuan yang read between the lines, dia ada orang, dia membaca ni, dia Tuhan bagi dia bakat, dia boleh read between the lines. Dia tak baca yang tersurat. Dia akan nampak yang tersirat. Tuan-tuan baca muka surat 214 sampai 215, semua penyakit yang disenaraikan oleh Ibnul Qayyim kebanyakannya adalah penyakit winter. Penyakit musim sejuk. Sebab itu kata Imam An-Nawawi rahimahullah, apabila Nabi sebut inna hadhil habbata saudaa shifaa'un min kulli da'in illa minas sam. Habatus Sauda ini dia adalah penawar bagi semua penyakit kecuali mati. Maka kata Imam An-Nawawi, fayahmilu aidan 'alal 'ilalil baridah. Hadis ini perlu difahami, ianya boleh jadi merujuk kepada penyakit yang ilal baridah, yang punca kerana sejuk. Baridah. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam qad yasifu bihasbi ma syahiduhu min ghalibi ahwali ashabihi radhiyallahu anhum. Dan baginda menyebutkan hadis itu berdasarkan apa yang berlaku pada momen itu. Dia bercakap pada current issues. Pada suasana itu, mungkin di Madinah winter. Pada ketika itu, pada momen itu. Maka percakapannya sesuai dengan suasananya. Ini boleh rujuk dalam syarah Sahih Muslim jilid ke-14 muka surat 196. Maka kata ulama, dia merujuk kepada penyakit yang sedang berlega pada kalangan masyarakat di Madinah pada ketika dan musim itu. Bagi tuan-tuan puan-puan yang kerap umrah ziarah Madinah, Madinah ini dia cuaca berbeza dengan Mekah. Kalau kita pergi hujung tahun, bulan 12, bulan 1, dia ada winter. Tapi very mild winter lah. Dia bukan macam Northern Hemisphere, salji apa, tidak. Itu kena pergi ke Tabuk apa adalah. Dia ada mild winter. 12 darjah, maksimum pergilah 25, lebih kurang begitu. Sejuk jugalah, pakai windbreaker jugalah. Dia sejuk juga. Al-Hafiz Ibn Hajar ketika menjelaskan hadis Habatus Sauda, dia mengatakan, wa qila inna qawluhu kullu da'in taqdiruhu yaqbalul ilaji biha. Dikatakan bahawa sabdaan Nabi kullu da'in, penawar segala penyakitnya adalah yang sesuai diubat dengannya. Fa innaha tanfa'u minal amradil baridah. Ini kerana Habatus Sauda bermanfaat untuk penyakit yang bersifat dingin atau kerana musim sejuk. Wa ammal haratu fala ni'mah, untuk penyakit yang bersifat panas ataupun yang berlaku pada musim panas, ianya tidak sesuai. Rujuk kitab Fathul Bari jilid 10 muka surat 144 sampai 145. Kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, wa innamal muradu innaha shifaa'un min kulli da'in yahduthu minar rutubah. Maksudnya adalah penyembuh bagi penyakit yang timbul akibat rutubah.
Apa makna rutubah? Humidity. Apa ni? Cuaca lembap. Cuaca sejuk. Ini boleh rujuk dalam kitab Fathul Bari. Madinah ni humidity dia tinggi. Kelembapan dia tinggi. Macam kalau kita pergi Madinah bulan Disember ataupun Januari. Waktu siang berapa? 20 kurang lebih. 20 darjah Celsius. Kalau Zuhur tu mungkin dalam 25 darjah Celsius. Kalau malam ada masa 6 darjah Celsius pun ada sejuk Madinah malam. Ada masa 13 darjah Celsius. Walaupun tak sesejuk Eropah, tetapi humidity dia 24% di Madinah. Kelembapan 24%, tiupan angin dia 14 km sejam. Angin dia yang menyebabkan sejuk. Dia punya suhu taklah sejuk sangat. Angin dia tu yang bila menerpa muka, itu yang mudah kena batuk. Kalau tengok jemaah haji, jemaah umrah, mereka kalau pergi ke Madinah, dia akan batuk secara berjemaah lah ramai-ramai. Masa di Mekah tu dia sembahyang berjemaah, di Madinah dia batuk berjemaah. Dan itu normal. Di Madinah ni batuk itu normal, tak ada yang tak normal. Bahkan sahabat-sahabat Nabi bila mula-mula hijrah daripada Mekah ke Madinah, berapa ramai demam panas. Sebab cuaca mengejut. Di Mekah kan panas. Pergi ke Madinah sejuk, panas sejuk, badan tak biasa. Sayyidina Abu Bakar demam panas. Sampai Nabi terpaksa doa, buang wabak daripada Madinah ke Juhfah. Ada amalan Nabi, buang wabak itu ke tempat yang jauh. Batuk biasa. Dia di Madinah ni yang tak batuk dua je. Pertama tiang masjid, yang kedua unta. Hak lain semua batuk belaka. Kalau pakai mask, minum air cukup, rasa insya-Allah tak batuk lah. Kalau macam ni melantak begitu lah, mudah kena. Saya percaya tuan-tuan perempuan sini ada yang pernah duduk negara-negara yang Northern Hemisphere, musim sejuk kan. Kita winter ni, musim sejuk ni, musim tak sihat sebenarnya. Tuan-tuan yang pernah duduk luar negara kan, kalau diberi pilihan lah, tuan-tuan nak duduk musim sejuk? Tak nak duduk musim sejuk. Musim sejuk ni, orang Malaysia sukalah. Oh suka sangat musim sejuk orang Malaysia. Saya ingat lagi, masa mengaji Tanah Arab dulu, Arab ada kat Saji. Kalau pergi ke Jordan, soalan pertama tanya, ada salji lah. Sibuk betul cari salji. Naiklah ke Bukit Ajalun kat Jordan, kat Irbi Yarmouk, naik ke atas. Kebetulan winter tahun tu tak ada salji. Moyok belaka muka. Sedih nak ingat salji. Tiba-tiba on the way turun bas, adalah satu pokok tepi jalan tu, salji setumpuk keliling. Dia suruh driver berhenti. Turun ramai-ramai menerak atas salji. Salji tu setumpuk. Suka sangat. Dia yang suka winter ni orang Malaysia je. Macam sekarang, kalau panas, semua pergi Pantai Selamat lah, pergi mana. Sebab ada tempat sejuk tu kan. Suka sangat. Sejuk dia kata. Tapi sejuk ni sekejap-sekejap sedap. Main 2-3 bulan tak sedap lah. Tidur berstokil, masuk tandas berstokil. Tak daya kita. Tak daya. Dalam musim sejuk ni dia ada pembawaan penyakit. Winter ini. Antara penyakit musim sejuk apa? SAD. SAD ni Seasonal Affective Disorder. Dia panggil blues musim sejuk. Musim sejuk ni musim yang menyedihkan. Kalau tuan-tuan pernah duduk negara sejuk, musim sejuk ni kalau kita duduk, kita jadi murung. Sebab dia tak ada cahaya matahari, luar pula pokok tak berdaun, murung je. Ingat ke Malaysia, ingat Kuantan, ingat nasi lemak kerang, ingat teh tarik, ada jadi rindu. Ni pula musim raya, melangis saja makan ketupat. Musim sejuk ni musim sedih. Seasonal Affective Disorder. Jadi bila kita tak ada mood, sedih, murung, perasaan ni dia memberi kesan pada kesihatan. Orang yang banyak sedih, dia mudah sakit. Orang yang ceria kan bahu dia naik, dia akan sihat. Yang kedua, sesama, mudah sesama sangat bila musim sejuk. Tengah-tengah tunggu bas, keluar je. Dia keluar sendiri je, sejuk. Keluar, Allah, tak daya betul. Nak lap tangan pakai glove. Hamun.
Takkan nak lak dengan tudung pula, dengan jaket lagi apa semua. Hamun. Demam biasa musim sejuk. Tak biasa. Asma, sinus, sakit tekak, norovirus. Norovirus ni sebab dia virus yang berkumpul bila orang duduk setempat yang lama. Yalah, kita tak keluar lagi ke mana, bukan musim panas. Bila duduk hari-hari dengan orang, makan, jumpa dia hari-hari, makan, pegang, dia ada norovirus yang kita tak nampak. Sakit sendi, sakit Raynaud. Raynaud ni jari jemari kecut jari jemari ni. Macam orang berenang lama dalam sungai. Raynaud dia panggil. Bibir kering, pecah. Boring. Kena bubuh lip balm. Penat lah musim sejuk. Kulit kering musim sejuk. La ilaha illallah. Kita bila winter, kalau orang lelaki dia pakai long john. Long john ni pakai hak seluar ketat macam Superman. Pakai ketat, luar tu baru kita taruh seluar. Kalau orang yang tak mampu beli long john, pakai seluar track. Atau patut pakailah seluar slack. Bagi perempuan dia pakai thermal underwear tu kan, banyak jual apa semua sekarang lah. Pakai tu ketat macam Superman pakai. Sebab kita nak bagi panas kita punya kaki. Tapi kalau pakai pada pagi sampai ke petang, buka je long john dengan Allah menggaru sedapnya, la ilaha illallah. Pakai tangan tak cukup, kalau boleh ambil penutup botol kicap tu sedap. Zerau. Dia sebab kulit kering. Kita tak perasan. Baik tu tuan-tuan, nikmat duduk Malaysia ni. Peluh ni nikmat. Tuan-tuan sekarang tengah peluh kan? Bagus peluh ni. Kalau kering dia gatal. Peluh ni melembabkan kulit kita. Baik tu orang putih kalau time musim sejuk, moyok. Dia bagi dia cuaca panas ni nikmat. Bagi kita pula sumpah seranoh pula panas. Panas ni nikmat tuan-tuan. Nak tahu nikmat tak nikmat, duduk musim sejuk. Baru tahu haba ni nikmat. Sekarang musim sejuk, sekarang negara dunia ni kan dah pening lah cuacanya. Di rumah terpaksa pakai heater dalam rumah. Dia terpaksa bayar bil yang mahal untuk nak panaskan rumah dia. Disebabkan dia pakai heater ataupun warmer dalam rumah itu, berlaku pula masalah keracunan carbon monoxide. Kita pakai heater pemanas rumah tu, tak boleh pakai lama. Ada berlaku keracunan mati. Dia tidur pada malam sampai pagi, tak bangun lah. Lupa nak off. Bahaya. Kita tak payah beli pun, memang rumah panas dah sekarang ni. Bapak dah sedap ni. Bangun pagi peluh. Suka. Nikmat. Musim sejuk ni apa lagi? Sakit telinga, bronkitis, pneumonia, migraine, conjunctivitis. Conjunctivitis ni mata jadi merah jambu keliling kita. Mata putih tu jadi merah jambu. Ini semua penyakit kerana winter. Dan ulama mengatakan bahawa habbatus sauda dia sangat bagus untuk penyakit winter ini. Jadi tidak semua penyakit. Ini kata sebahagian ulama. Yang ketiga tentang habbatus sauda ini adalah dia mesti digunakan dengan dos yang tepat. Macam tuan-tuan puan-puan katalah yakin bahawa habbatus sauda ni boleh menjauhkan tuan-tuan puan-puan daripada COVID-19 misalnya. Soalan, nak guna macam mana untuk hilangkan COVID itu? Ambil biji dia rebus ke, tabur atas kepala ke, lomor di muka ke, goreng dengan minyak. Nak buat apa? Oh, tak tahulah ustaz. Guna gaya nak buat. Sebab itu kena ada ilmu. Maka kata Badruddin Al-Aini, ni seorang muhaddis dan juga mu'arrikh mazhab Hanafi, penulis kitab Umdatul Qari, syarah Sahih Bukhari, dia mengatakan yahtamil iradatul umumi minhu bi anna yakuna shifaan lil kulli lakin bi syarti tarkibuhu ma'al ghairi wala mahzuru fihi. Kata Syekh Badruddin Al-Aini, ni ulama besar ni, kata dia habbatus sauda boleh menyembuhkan setiap penyakit dengan syarat ianya diadun bersama ramuan lain yang tidak mengandungi ramuan yang membahayakan. Ini boleh rujuk kitab Umdatul Qari jilid ke-31 muka surat 301. Dulu kan kita pernah cerita di sini tentang dos. Antara sifat-sifat tibbun nabawi adalah dia mesti tahu sukatan.
Baik tu ada orang disalah faham dengan Tibbun Nawawi. Ada yang sekadar minum habatus sauda, minum madu tanpa sukatan yang jelas. Dan dia pun sangka dia dah pun amalkan Tibbun Nabawi. Padahal Tibbun Nabawi ni adalah metod perubatan yang kompleks. Dia ada sukatan, ada dos dia. Faqad ittafaqal attiba' ala anna al-maradil wahid yakhtalif ilajuhu bi ikhtilafil sanni wal 'adah waz zamani wal ghaza wal ma'luf wat tadbir wa quwwati tabi'ah. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani, seluruh tabib, para doktor bersepakat pengubatan suatu penyakit berbeza mengikut umur, kebiasaan, masa, jenis makanan yang biasa dia makan, disiplin dia, daya tahan fizikal badan dia, semua itu berbeza. Li'anna ad-dawa yajibu an yakuna lahu miqdari wa kimiyyatu bihasbid da'. In qasara anhu lam yadfa'uhu bil kulliyah wa in jawizuhu aw hiya al-quwwatu wahdatha diraran akhar. Ini kerana ubat mesti sesuai dengan kadar dan jumlah penyakit. Kalau dosnya kurang, dia tak akan menyembuhkan dengan total. Tapi kalau dos berlebihan boleh menimbulkan bahaya yang lain. Ni boleh rujuk kitab Fathul Bari jilid ke-10 muka surat 169. Jadi walaupun habatus sauda itu Nabi sebut bagus, tapi kena ada pengalaman tabib untuk membuat ramuan. Madu, habatus sauda itu disebutkan dalam hadis dan Quran, tetapi dia hanya sebut bahannya saja. Kita kena ada pengalaman kedoktoran ataupun tabib untuk meramukannya menjadi ubat yang mujarab. Bukan pergi ke pasar, habatus sauda segenggam, bagi, balik mamoh dalam kereta. Tak, dia ada sukatan dia, cara pembuatannya. Hadis daripada Sa'ad yang kita pernah ceritakan dulu, maridtu maradan atani Rasulullah ya'uduni fa wada'a yadu baina sadbai. Kata Sa'ad, aku lu sakit dada, ngak. Sakit, dia rasa macam dia ada tak sedap badan, jantung dia ngak. Dia jumpa dengan Nabi. Nabi letak tangan dia pada dada dia dan kata Sa'ad, wajadtu bardaha ala fuadi. Aku boleh rasa tapak tangan Nabi sejuk duduk atas dada aku. Nabi pun baca doa. Kemudian kata Nabi, innaka rajulun maf'udun. Kata Nabi, wahai Sa'ad, awak ni sakit jantung ni. Nabi baca, Nabi ialah Nabi kan, tok bomoh mentera ni pula Nabi. Ente ni sakit jantung ni. I'til Haris bin Kaladah akha Sakif. Ente pergi jumpa dengan satu orang doktor namanya Al-Haris bin Kaladah. Dia daripada puak Gabok Bani Thaqif. Ada zaman Nabi lu seorang doktor, dia belajar sampai ke Parsi. Dia memang doktor betul. Awak pergi jumpa dia. Fa innahu rajulun yatatabbabu. Dia ni pandai mengubat. Fal ya'khuz sab'a tamarat min ajwatil Madinah. Awak jumpa dia, bawa jumpa kepada dia tu 7 biji buah kurma ajwah. Awak bawakan pada dia, suruh dia racikkan, buat ubat, campurkan dengan benda hak sesuai, jadikan ubat untuk awak. Jadi tuan-tuan, ni hadis Abu Daud. Para ulama mengatakan Nabi tahu ramuan ubat, apa yang boleh digunakan. Tetapi Nabi tidak meramunya sendiri. Nabi tidak raciknya sendiri. Tapi Nabi minta kepada pakar untuk racikkan. Adakah Nabi tak pandai nak buatkan ubat untuk sakit jantung? Boleh. Tapi ada fakulti yang lain pula. Yang memerlukan. Sebab tu kita ubat pun, doktor, farmasi. Farmasi kepakaran dia ubat. Sukatan. Umur berapa ni, dia tahu dia lain. Doktor tu pakar lah, mengenal pasti penyakit. Tapi farmasis pula, dia lebih kenal ubat apa. Mungkin doktor cadang, ubat ni ambil ni. Sampai di farmasi, ubat ni tak ada. Stok dah habis. Dia ada kepakaran pula mengenal ubat lain. Itu yang disebutkan sebagai kepakaran. Yang ni saya tak ulahkan lebih lah sebab kita pun dah terangkan tentang dos ini. Apa yang mustahak, apa kita nak bincangkan pagi ini, habatus sauda sebagai satu bentuk perubatan sunnah, jangan ditinggalkan. Kita nak makan vitamin ke, nak makan omega apa, terus tak ada masalah. Tapi kedudukan habatus sauda sebagai ubat yang disebut oleh Nabi sebagai raja ubat ini, jangan tinggalkan. Tetapi pastikan yang original.
Jangan tertipu. Dan kepada para penjual pun kita ambil kesempatan beri nasihat, nak lariskan produk tak ada masalah. Jangan tipu. Benda-benda yang palsu, kalau ada campuran yang banyak, sebut saja. Kau benda ni betul saudak ada banyak ini, yang ni campur banyak ni. Cakap saja. Orang suka kepada kejujuran kita. Jangan gunakan hadis kerana nak lariskan produk, sedangkan produk kita tidak original 100%. Itu adalah satu pembohongan dan agama tidak suka cara begitu. Jadi tuan-tuan ingat, saya ingat sampai situ sajalah sembang kita pada kesempatan pagi ini. Setiap perkara ada tengah, ada tepinya, ada pangkat, ada hujungnya. Ada hulu, ada muaranya, ada laut, ada pantainya. Ada mula, ada akhirnya, ada awal, ada penyudahnya. Walaupun kita ni mendaki belum sampai ke puncak, memanjat belum sampai ke pucuk, belayar pun belum sampai ke pelabuhan, berjalan pun belum sampai ke batas, tapi setakat ini sajalah rezeki pertemuan kita untuk kelas minda imam besar ini. Sudah pasti kenangan dan kasih sayang saya terhadap Masjid Negeri dan program ini sentiasa terukir di sanubari. Bagai terukir di atas batu, bagai luka tinggal parut, bagai samak pada jala, bagai terak pada tembika, bagai pamor pada kerih, bagai tempa pada besi, bagai terkena getah manggih, bagai jahitan pada kain. Pastinya saya akan berasa kehilangan sekapal sepelayaran, sekereta seperjalanan, sepadang sepermainan, segelanggang seperguruan, seperinduk seperjuangan. Tetapi sampai masa, setiap yang bermula pasti akan berakhir. Maka sebelum kita menutup pengajian ini, walaupun kitab kita tak habis, kalau orang dulu, dia habis mengaji kitab, dia akan ambil kitab itu letak atas kepala dulu. Dia akan letak atas kepala. Jadi bila dia letak atas kepala, itu yang jadi mortabot. Mortabot yang universiti pakai sekarang. Graduation day, mortabot itu adalah kitab yang diletak atas kopiah. Tapi budak-budak TikToknya dia bantai lempar mortabot. Zoom kata, tak betul lalu. Ini kita nasihatlah pada anak muda, jangan ikut dengan mereka ni. Itu, dia sebenarnya, kalau kajian daripada Datuk Dr. Afifi Al-Akiti, convocation itu adalah budaya Islam. Baik itu dia orang pakai jubah. Jubah dulu, ulama dulu dia mengajar di negara Arab. Mat Saleh datang belajar di Baghdad, di Syria, di Andalusia apa semua. Ulama dulu pakai jubah. Jadi dia kekalkan budaya tu, bila bergraduasi tamat kitab dia akan letak atas kepala. Mana khatam kitab. Lepas tu dia akan jumpa dengan syekh tu, dia ambil lah dia punya ijazah dia. Itu sampai sekarang berjubah. Jadi tak ada lah isu, oh ini tiru orang kafir. Dah, orang kafir tiru kita. Cuma kita pula tiru lebih sangat, lempar-lempar kata. Tak betul lalu. Tak betul lalu. Jadi kalau orang dulu, dia tak atas kepala. Jadi kita tutup pengajian ni dengan sedikit doa penamatan kitab lah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Ya Allah, manfaatkanlah untuk diri aku apa yang telah Engkau ajarkan kepada aku, dan ajarlah aku apa yang bermanfaat bagi diriku. Rabbi faqihna wa faqih ahlina wa qarabatina la ta'lam fi dinina. Ya Allah, fahamkan aku dan juga keluargaku kefahaman yang mendalam terhadap agama. Ma'a ahlil qatri asna wa zakara, dan berilah kefahaman balik kepada seluruh rakyat negara kami, lelaki dan perempuan. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimma yusari'u fi ridhaka. Ya Allah, tunjukkan kami dengan petunjuk hidayahmu, jadikanlah kami bersegera mencari redha-Mu. Wala tuwalluna waliyan siwak wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka. Jangan kau kuasakan kepada kami pemerintah selain daripada di bawah telunjuk-Mu. Jangan kau jadikan kami tergolong pada orang yang berpaling daripada perintah dan dekat dengan maksiat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma syahad alaihim, Allahumma ballaghtu.
Ya Allah, bersaksilah bahawa aku telah menyampaikan ilmu kepada mereka dan aku telah sampaikan setakat kemampuanku. Terima kasih kepada seluruh para pecinta ilmu, jalatik kedidi tempua merbah, helang belatuk bayan kenari, milik ilahi segala yang indah, sedang yang buruk kelemahan diri. Ibu kapur di lembah paya, terbang kelam di cuaca redup, sirih sekapur persembahan saya, minta disimpan seluruh hidup. InsyaAllah, kalau ada kesempatan akan datang, pihak Jabatan Mufti, Pusat Zakat dengan Masjid Negeri, kita aturkan pula program berbentuk lain. Tapi saya tak boleh gunakanlah jenama imam besar lagi lah. Mungkin kita buatlah jenama-jenama lain. Sekadar itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.